Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baru bersama mungkin boleh respon terlebih dahulu jika suara saya didengari ataupun tidak. Pertamanya mohon ada sahabat-sahabat yang respon jika mendengar suara saya ataupun tidak. Baik, terima kasih pada saudara Khairul Arifin atas ni. InsyaAllah malam ni kita tengok surah Al-Qasas ayat 85 hingga 88, dan mungkin kita ambil lebih sikit lah untuk bacaan awal, iaitu surah terakhir pada ayat-ayat terakhir pada surah Al-Qasas, yang mana ayat ini akan digunakan oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai muqaddimah kepada perbincangan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, bab yang ke-20 yang bertajuk menunjukkan perbuatan baik. Menunjukkan perbuatan baik, ya. Baik, kita tengok ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء
بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saudara Khairul Arifin dan juga Puan Syahbanun yang saya perasan ya, hampir setiap malam bersama. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak daripada lubuk hati saya. Dan pada hari yang terakhir dalam siri ini, kita kena tahu bahawa siri ini ditaja oleh Book Cafe untuk sebagai pioneer projek mereka melihat kelangsungan siaran-siaran program beginilah di Facebook dan seumpamanya. Jadi saya ditawarkan untuk sebab bulan tahun sudah saya buat secara peribadi bacaan topik-topik tertentu daripada kita tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka dengan tajuk isu-isu kontroversi dalam tafsir Al-Azhar. Kurang lebih ada 20 ataupun 20 lebih siri jugalah ya. Kita sempat buat. Yang tu berat sikit, dia panjang dalam sejam lebih. Jadi yang ini sekadar mengulas topik-topik ataupun bab-bab daripada kitab Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin susunan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dengan memetik salah satu ayat Quran yang digunakan oleh Imam Nawawi dengan melihat kepada cara tafsiran ataupun kefahaman berdasarkan tafsir Profesor Dr. Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah rahimahullah ta'ala. Rahmatan wasi'ah kulluhum insyaAllah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah ta'ala. Apa yang menarik dalam bab ini secara tajuknya menunjukkan perbuatan baik. Sedangkan dalam tajuk-tajuk yang lain kita dianjurkan untuk menyorok ataupun menyembunyikan perbuatan-perbuatan baik. Namun Islam satu agama yang fleksibel, Islam satu agama yang mengajar kita untuk bertindak berdasarkan kesesuaian. Bukannya satu agama yang jumud. Kerana di sana saya sulah dah semalam, ada orang yang sesuai untuk dia tonjolkan kebaikan supaya dia boleh jadi pengaruh pada orang lain. Seorang penghulu, seorang ketua rumah, ayah, seorang bos, seorang seorang ketua negara, Perdana Menteri, seorang menteri, seorang tak kisah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu akan dipersoalkan atas kepimpinan kamu itu. Baik, jadi di sini Imam Nawawi menghimpunkan hadis-hadis yang mengisyaratkan bahawa perlunya bagi setengah orang dengan setengah keadaan, bukan sentiasa. Macam hari ini dah melampau menonjol sangat pun masalah juga. Tapi di sana ada keperluan untuk setengah-setengah orang dia menonjolkan ataupun dia menzahirkan kebaikan-kebaikan yang dia buat atas dasar ia boleh mendorong dan seumpamanya. Tapi dia sendiri itu kena betul-betul dia dengan Allah lah, kena betul-betul mujahadah untuk mencapai tahap ikhlas.
Baik, cuma ada persoalan. Benarkah bila menunjukkan begitu orang tu ikhlas? Kita pun tanya, benarkah dia tak ikhlas? Sebab ikhlas tak ikhlas ni benar-benar hak Allah Azza wa Jalla untuk menilai. Maka kita katakan orang yang pada zahirnya nahnu nahkum bil zawahir, kita disuruh untuk menghukumkan secara zahir. Siapa-siapa yang buat baik apa semua itu begini, selagi mana kebaikan dia itu jelas kebaikan yang dizahirkan, kita sokong insya-Allah. Adapun dalam hati dia niat nak menyombong ke apa semua, itu bukan urusan kita langsung. Selagi mana dia amanah, selagi mana dia benar-benar menunjukkan kebaikan itu dengan sebaiknya dan mendorong orang lain membuat kebaikan yang sama, maka kita kata kita akan sokong mereka lah. Kita tak boleh buat, kita jangan condemn orang yang boleh buat. Cuma jika kemudian terbukti yang dia buat itu, contoh pecah amanah, berlakunya manipulasi, berlakunya ketidakjelasan, itu cerita lain lah. Itu memang kita perlu bersikap dengan yang lebih jelas bagaimana agama kita suruh, iaitu suatu perkara yang batil itu tidak bolehlah bercampur dengan kebaikan. Baik. Tuan-tuan dan puan rahimahullah ta'ala, dalam surah Al-Qasas ayat ke-87, ayat kedua terakhir daripada surah Al-Qasas. Al-Qasas ni kisah lah, cerita-cerita. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. Maksudnya, dan sekali-kali janganlah sampai mereka itu merintangi engkau dari ayat-ayat Allah sesudah diturunkan kepada engkau, dan menyerulah kepada Tuhan engkau, dan sekali-kali janganlah engkau dalam golongan orang-orang yang mempersekutukannya. Baik. Pada ayat itu ada kalimah wad'u ila rabbik, dan serulah kepada Tuhanmu. Jadi bila seru ni dia kena antara lain bersifat terbuka. Perkataan ajaklah, seru, itulah daripada kalimah dakwah itu. Sebab tu pada ayat kedua Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini mendatangkan ayat 125 daripada surah An-Nahli ayat 125 ni. Yang mana ayat inilah yang menjadi asas metodologi dakwah dalam semua kitab-kitab dakwah. Kitab-kitab yang berbincangkan kitab-kitab yang membincangkan tentang metodologi dakwah memang menjadikan ayat ini sebagai asasnya. Bahkan tesis PhD saya ni, kalau tuan-tuan boleh tengok belakang, banyak buku-buku sebenarnya di belakang skrin ni berselegak ya. Saya sedang buka-buka untuk nak buat bab yang kelima tu. Jadi memang bukalah mana-mana kitab Arab ke, kitab Melayu ke, kitab Inggeris ke, mana-mana tokoh ataupun tokoh dakwah, pemikir, ulama yang berbincang tentang dakwah pasti akan merujuk kepada An-Nahli 125 ini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Itu tiga pendekatan, kaedah, metodologi, cara dalam menyampaikan dakwah sebagaimana yang digaris pandukan oleh Al-Quran. Cuma saya secara peribadi ada sedikit pandangan bila mana dari dulu sampai sekarang semua kata tiga ni, iaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah ke jalan Tuhanmu, serulah, ajaklah apa lagi? Ajak, seru, apa lagi? Ajak, seru, macam-macam lah istilah yang sama ya. Ke jalan Tuhanmu, ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Jadi yang pertama dakwah itu mesti dengan al-hikmah. Ulama rincikan lagi, hikmah tu ada dua, lembut, keras. Ada cara dengan lembut, ajak ke jalan Tuhan dengan seruan tadi, menyeru tadi, sama ada melalui lisan, sama ada melalui tulisan dengan medianya, sama ada melalui media masa klasik ataupun media masa baharu. Saya sedang tulis bab tu ya, kongsi dah sikit Jadi akhirnya mesti ianya dengan hikmah. Hikmah ni sesuai. Hikmah ni abstrak sebenarnya, tapi hikmah hakim, bijaksana lah. Jadi macam-macam mana pun cara kita ajak tu kena dengan sesuatu yang menyebabkan dia boleh terima, dan yang menyebabkan orang yang kita ajak, orang yang kita seru itu boleh menerima dakwah kita. Jadi kalau dia tak terima, confirm tak hikmah lah ajakan kita itu ya. Tak kena dengan cara, tak kena dengan situasi, tak kena dengan keadaan ketika itu. Makanya
ada seorang ni Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan, dia ni pakar bahasa dengan isteri dia Puan Ainun, bos saya lama di PTS, yang book cafe ni milik mereka jugalah kira-kiranya. Jadi mereka menulis satu buku yang berkaitan dengan dakwah tapi daripada perspektif komunikasi dan psikologi. Sangat-sangat menarik. Dan pada saya itu yang kita tertinggal ataupun kita terbelakang lah. Benda tu dah ada dalam kitab-kitab ulama', cuma nak memudahkan kefahaman itu dalam bahasa semasa. Jadi mereka ni ahli bahasa, mereka juga minat kepada bidang latihan, mendorong motivasi. Motivasi ni of course kaitan dengan psikologi dan komunikasi. Jadi mereka menggunakan teori-teori komunikasi dan teori-teori motivasi, komunikasi dan motivasi. Gabung dua tu, mereka merumuskan dakwah ni adalah satu kerja, takrif yang mereka bagi. Dakwah ni adalah satu kerja yang mana si pendakwah perlu mempengaruhi orang yang mereka dakwah itu untuk mereka berubah tingkah laku, berubah sikap ke arah yang lebih tepat dengan apa yang agama suruh. Takrif dia cukup luar biasa, tuan-tuan. Walaupun mereka ni bukan ulama', tapi mereka ini orang bahasa yang mahir dalam bidang komunikasi dan juga psikologi. Maka mereka memberi takrif bahawa dakwah ni sebenarnya satu kerja mempengaruhi mad'u. Seorang pendakwah mempengaruhi mad'u, orang yang dia nak dakwah, agar bila mereka terpengaruh ni, rasa mereka dengan sendirinya nak berubah sikap, berubah tingkah laku ke arah yang selari dengan panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Luar biasa, tuan-tuan. Saya jumpa dan buku tu tak ada jual dah kat kedai sekarang. Komunikasi dakwah tajuk dia, ya. Sebab bidang saya penulisan dakwah. Jadi ialah kita ambil daripada dia lah untuk bina konsep kita itu. Jadi menarik. Jadi dia kata kena tahu. Jadi untuk mempengaruhi orang lain, si pendakwah kena jadi orang yang berpengaruh. Dan dia letakkan ciri-ciri bagaimana seorang individu itu boleh membina pengaruh. Boleh membina pengaruh agar nanti bila dia bercakap, ataupun dalam konteks saya bila dia menulis, tulisannya itu dibaca dan mempengaruhi pembacanya. Kalau kita ni penceramah, orang yang bercakap, bila kita bercakap menasihati apa semua gitu gini, orang yang dengar, orang yang menerima dakwah kita itu mudah, maksudnya dapat dipengaruhi dengan kata-kata ataupun dakwah itu dan mereka berubah ke arah lebih baik. Ini satu benda yang luar biasa lah. Dan dalam konteks dunia bisnes, dunia marketing, perkara-perkara ini sudah sangat dikaji lah. Sebab itulah mereka dikaji secara saintifik, secara saintifik mereka kaji behavior manusia ni, tingkah laku manusia. Mereka minat pada apa, mereka mudah terpengaruh pada apa, antara lelaki dan wanita yang mana lebih tertarik bila iklan dibuat, bila satu, mereka mengkaji. Tapi kita dalam bidang dakwah, kita tak ambil perhatian dan kita tak belajar. Walaupun mereka kaji untuk tujuan materialism, semata-mata keuntungan, sebab mereka tu kapitalis lah, apa semua begini. Dan untuk dakwah agama Kristian apa semua, masalah kita sebagai pendakwah Islam ni tak nak ambil perhatian dan tidak ambil manfaat daripada kajian dia untuk konteks kita itu. Itu sayang. Tetapi ada satu kritikan saya lah. Bila kita nak baca buku-buku tentang dakwah ni, metod dakwah apa semua, hampir ijma' semua sebut bahawa dakwah, bahkan tafsir-tafsir yang saya rujuk yang terhad, hanya mengulas sekadar ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Dikatakan dalam ayat itu disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Yang pertama, dakwah itu mesti dengan hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, yakni dakwah itu mestilah dalam bentuk pendekatan metod nasihat yang baik. Nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan, dan metod yang ketiga, mestilah kalau berlakunya perbahasan, perdebatan, jidal, mestilah dalam keadaan yang terbaik, yang termolek, yang terpadu dan seumpama. Pendekatan dakwah. Tetapi ayat ini bukan terhenti di situ. Ayat ini ada bahagian kedua.
Yang mana Allah menegaskan pada bahagian yang kedua, setelah Allah kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Allah kata pada siapa? Pada Nabi Muhammad lah pertama-tamanya. Pada Nabi Muhammad bermaksud kepada kita semua sebagai umat baginda, khususnya mereka yang terlibat ataupun meletakkan diri mereka sebagai da'i pendakwah itu. Makanya disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, ajaklah, tuntunlah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dengan perbahasan yang terbaik. Dan yang keempat, metod yang keempat bagi saya yang tertinggal adalah bahagian kedua daripada ayat ini. Allah menegaskan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini metod keempat. Sesungguhnya Allah menjelaskan, kamu kena faham, hei pendakwah, hei penulis-penulis dalam bidang dakwah, bahawasanya setelah kamu mesti ajak ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, kamu mesti menasihati mereka dengan baik, kamu mesti berbahas dengan mereka dengan cara yang terbaik, dan kamu mesti yang keempat faham sungguh-sungguh bahawa inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bahawasanya hanya Allah, hei para pendakwah sekalian, yang tahu siapa yang sesat daripada jalannya dan siapa yang mendapat hidayah. Bermaksud metod yang keempat, bahawasanya seorang pendakwah, seorang penulis dakwah bidang kajian saya tidak boleh bersikap. Metod yang keempat adalah metod tidak menghukum. Seorang pendakwah bukan penghukum. Dia bukan qadhi untuk melakukan qudah. Maka di sinilah ada sebuah kitab yang dikarang oleh Mursyidul Am Ikhwan Muslim yang kedua selepas daripada Imam Hasan Al-Banna, iaitu Umar Tilmisani ke? Apa nama dia tu? Bukan Tilmisani. Hasan Hudaibi, Hasan Hudaibi. Al-Imam Hasan Hudaibi dia tulis kitab Du'at la Qudah. Pendakwah bukan penghukum. Pendakwah bukan penghukum. Alhamdulillah. Masih Abadeng, masih Ustaz Samhudi, orang Ustaz tadi balik nak prepare apa semua, nak baca sikit apa semua tadi lah. Baik, di sinilah saya sedang kembangkan, maksudnya sedang, bahkan kita libatkan juga dalam teori-teori sastra nanti untuk membina teori sastra dakwah dan seumpamanya insyaAllah. Bidang kajian kita lah tuan-tuan. Semua nak share lah dengan tuan-tuan. Kebetulan jumpa ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi pada saya ayat ini ada 4 metod, bukannya 3 sahaja. Kerana metod keempat itu adalah metod tidak menghukum. Mestilah dengan hikmah dakwah itu, mestilah dakwah itu dengan nasihat yang baik, mestilah dakwah itu dengan perbahasan perjidalan yang baik, yang terbaik, menggunakan hujah-hujah Quran, sunnah, logik, akal, falsafah, apa semua itu ini. Dan yang keempat, metod yang keempat adalah metod tidak menghukum. Dalam tulisan, dalam ucapan, tidak boleh menghukum individu khususnya. Orang ni kafir, orang ni sesat, orang ni bodoh, orang ni bengok, habis segala binatang dalam zoo dia sebut. Ini bukan tazkirah, bukan ceramah agama dan bukan berdakwah. Berdakwah inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tuan-tuan dan puan rahimallah, sahabat sekalian. Baik, kata Buya Hamka dalam kes ini, kita tengok sikitlah apa Buya Hamka kata ni pada ayat ke-87. Dia kata apa dia? Saya ambil dulu kepada ayat tu lah. Wadu'u ma'allah tu, dia kata apa? Dia kata di situ telah timbul pertanyaan bagaimana Nabi kita SAW, kata Buya Hamka, dapat dilarang oleh Allah atas perbuatan orang musyrikin itu, padahal memang menghalangi dan merintangi itulah pekerjaan mereka selalu.
Artinya di sini ialah jangan sampai Nabi SAW terpengaruh oleh halangan dan rintangan mereka. Jangan mundur jika engkau dihalang-halangi. Jangan dipedulikan itu, jangan diatuhkan. Bahkan jalanlah terus. Kadang-kadang mereka menghambat jalan Allah itu dengan kasar, dengan budi yang sangat rendah, sampai juga berniat hendak membunuh. Dalam hal yang demikian mungkinlah Nabi mempertahankan di pendiriannya dengan keras. Tetapi ada lagi cara menghalangi dan menghambat yang lebih halus, iaitu minta damai. Mereka ajak supaya bergaul baik-baik. Mereka ingin ingatkan bahawa kita ini semua adalah dari satu keluarga keturunan Quraisy belaka. Penduduk Mekah meskipun terdiri dari pelbagai kabilah dan kaum, namun nenek moyang mereka satu juga. Paling atas ialah keturunan Adnan. Dan Adnan adalah cucu cicit dari Nabi Ismail. Untuk menghalangi dipujuk secara halus itu, Nabi SAW telah diberi peringatan pada ayat yang sebelumnya. Iaitu jangan sampai beliau menolong atau berkompromi isu akidah, ya, berdamai-damai dengan kaum kafir. Isu muamalah tak ada masalah. Ya? Isu muamalah tak ada masalah. Baik, ini ada sahabat kita ni, Nabilah Saibul Hamid sebut apa dia? Salam Ustaz, bagaimana untuk mengelakkan diri daripada metod keempat? Metod menghukum. Sebab environment dan sekitar kita hari ini semakin banyak yang menghukum daripada menasihati. Soalan ni macam salah sikit ataupun dia salah faham. Saya sebutkan tadi metod keempat adalah tidak menghukum. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Seorang dai, pendakwah, bahkan ulama, bahkan orang agama lah, bahkan orang Islam lah sepatutnya tidak sampai ke tahap menghukum. Menghukum tu benda yang tidak jelas. Tetapi jika sudah ada fatwa, ayah pin sesat, takkan kita nak kata tak sesat, maka kena sebutlah kesesatan itu. Kerana secara ijma'nya, secara fatwanya sudah ada, jelas. Ataupun yang sikap kita bila berlakunya penyelewengan, kita mendedahkan perbuatan. Individu itu kita tak kata syirik, tak boleh. Syirik, kufur, sesat, keluar pada Islam pun semua ni, waliul amri punya kerja untuk fatwakan dan juga jatuhkan hukum. Tapi sebagai seorang pendakwah juga, kita ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kena suruh yang baik dan cegah yang mungkar. Tak boleh suruh benda baik saja tanpa cegah mungkar. Sebab Islam tegak kerana amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Cuma yang kita sedang maksudkan di sini, metod tidak menghukum adalah menjatuhkan hukum kepada peribadi. Orang ni kafir, orang ni sesat, orang ni masuk neraka, itu maksudnya. Tapi bila kita bincang perbuatan yang dia buat tanpa nisbahkan pada dia secara khusus, kita kata perbuatan sekian ini berdasarkan perbincangan ulama sekian adalah sudah jatuh kepada syirik sebagai contoh. Itu ada satu keperluan untuk menjelaskan kekeliruan kepada masyarakat. Sebab itulah bila kita mengaji tentang tauhid, kita mesti mengaji syirik itu apa. Dan bila mengaji tentang syirik, of course kita kena bagi contoh perbuatan-perbuatan syirik yang kadang-kadang memang ada dibuat oleh tokoh-tokoh tertentu. Tokoh-tokoh yang baik dengan kita mungkin, yang kita minat mungkin dah seumpamanya. Jadi di sini pendakwah, orang yang menyampaikan tidak boleh nisbah secara khusus kepada batang tubuh individu mana-mana. Itu sepatutnya. Tapi dia dibenarkan untuk mengulas, mengkritik perbuatannya. Inilah amalan-amalan para ulama dulu pun, dia tidak sebut begitulah, dia sebut kata amalan ini. Perbuatan ini boleh menyebabkan syirik. Jadi ada kawan tu, dia kata kawan tu ikut dia lah. Tapi perbuatan ini, perbuatan yang dimaksudkan ini, yang kamu buat ni, boleh menyebabkan syirik pada Allah. Jadi tidak sempurna agama Islam itu kalau kita mengaji tauhid saja, tak mengaji syirik. Dia panggil muqaranah, muqaranatul adyan, perbandingan agama dan juga muqaranah dalam agama kita ni tak sempurna. Kita mengenal iman tanpa kita kenal kufur itu apa. Tak sempurna kita mengenal sunnah tanpa kita kenal bid'ah itu apa. Yang tidak boleh membid'ah-bid'ahkan sesuka hati. Lantas menyesatkan, lantas mentafsirkan, memfasidkan, menyesatkan, bahkan mendalalkan, menyesatkan itu, bahkan tadlil, yakni tafsir, tadlil, takfir. Itu yang kita kata melampau. Tapi menyebut amalan-amalan, menyebut tentang perbuatan-perbuatan, itulah yang sepatutnya seorang da'i bersikap dengannya. Itulah hikmah. Itulah hikmah. Yang dimaksudkan dengan hikmah itu, nanti dia akan ada cabang dua, satu lembut, satunya keras.
Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Allahu Akbar. Naam. Kata Puan Nurhalina Sulaiman, Assalamualaikum Ustaz, banyak teknik komunikasi dan dakwah yang disebutkan dalam Quran, seperti Allah perintahkan Nabi Harun dan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk kata qaulan layyina, ya qaulan layyina, qaulan sadida, qaulan ma'rufa, dan seumpamanya. Tapi pada dalam surah Taha, lain-lain qaulan sadida, sadida berkata yang jelas, yang berkata yang tegas, sadida. Kemudian apa lagi? Qaulan lagi saya tak ingat. Qaulan layyina, qaulan ma'rufa, qaulan thaqila, dan seumpama, boleh jadi panduan dakwah. Teknik komunikasi berbeza secara hikmah, betul? Sesuai dengan maklum. Sebab itulah Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, saya syorkan sahabat-sahabat sekalian baca buku Ustaz Siza Abdul Jamil yang bertajuk Seni Berfikir yang Hilang. Dia dan itu juga sumber rujukan PhD saya lah untuk membina konsep-konsep pemikiran dakwah itu. Antara lain Saqafatud Da'iyah. Syekh Dr. Yusuf Qaradawi menggariskan 6 saqafah, 6 tradisi keilmuan yang mesti dikuasai oleh seorang pendakwah. Sebenarnya pendakwah dalam arti kata, dalam konteks arti kata ulama-ulama Islam ni mestilah seorang yang alim sebenarnya. Seorang yang baru-baru belajar Islam lebih kurang asasnya, baru pandai baca Quran sikit apa semua, sebenarnya walaupun mereka bersandarkan kepada ayat balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj, itu balighu anni walau ayah tu tak apa jahil ke apa semua, asalkan balighu anni walau ayah. Banyaklah perbahasan dia tu, antara lain, tapi kita ini ingat Rasulullah sebut balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku. Bila daripada aku, yakni Quran dan hadis. Yakni nak sampaikan Quran dan hadis mesti hanya orang yang alim. Paling tidak pun orang yang ada pendedahan dan asas yang kuat. Walaupun tidak alim, tidak ulama, tapi mereka tergolong orang yang faham. Al-fahmu. Usul yang pertama dalam usulul ishrin, syarah kepada arkanul bai'ah yang pertama, iaitu al-fahmu. Usul ishrin itu maksudnya al-fahmu yang pertama, menjadi orang yang faham. Kita tidak digesa menjadi orang alim. Kalau semua orang alim, mustahil untuk jadikan semua alim, tapi kita kena faham. Bila nak cakap tentang agama, kena sandar pada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seumpamanya. Dalam konteks, sebab itulah dalam saqafah ad-da'iyah itu 6 ciri itu, salah satunya saqafah al-insaniyah. Al-insaniyah ni di pecahan di bawah dia apa dia? Insaniyah ni ilmu kemanusiaan lah, sains sosial ataupun sains kemanusiaan, itulah ilmu kemanusiaan. Jadi di bawahnya ada apa dia? Sosiologi, antropologi, apa dia lagi? Psikologi, apa semua itulah di bawah itu. Jadi seorang pendakwah ni memang sebenarnya kena belajar semua sebenarnya. Dia kena menguasai semua asas ilmu sebenarnya. Khususnya asas dirasah Islamiyah, ulumul Quran, ulumul hadis. Mesti dia tahu hadis sahih, hadis tidak, tafsir bil maksud, tafsir al-isyari, apa semua. Asas, walaupun dia tidak alim dan dia tidak mampu berfatwa apa semua, tidak. Tapi dia kena tahu paling tidak semua asas-asas ilmu yang ada dan seumpamanya itu. Tuan-tuan dan rahimahullah ta'ala. Jadi benar-benar begitulah menarik. Dan saya pula, kita pergi bidang pengajian Melayu dan sekarang saya dalam peradaban Islam, tapi tetap saya terikat dengan dakwah. Rupa-rupanya jiwa kita di situ. Cuma secara spesifik dakwah kita dakwah melalui penulisan dan seumpamanya. Baik. Tuan-tuan rahimahullah ta'ala, kita pergi sikit lagi. Selanjutnya Allah meneruskan firman perintahnya kepada Rasulnya dan menyerulah kepada Tuhan engkau. Wad'u ma'allah. Disebutkan tadi apa dia? Wad'u ila rabbik. Dan menyerulah kepada Tuhanmu. Artinya lanjutkan perlakuan seruan, melakukan dakwah kepada manusia. Supaya mereka mengenal siapa Tuhan mereka, kerana dakwah inilah pokok kewajipan seorang Rasul. Dakwah meliputi segala cara dan segala kegiatan. Supaya dakwah itu berhasil, hendaklah jelas benar-benar khitah, iaitu garis yang ditempuh, yang pokok sekali ialah yang ditempuh dan seumpamanya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah ta'ala. Kita tengok beberapa terjemahan hadis dalam bab yang ke-20 daripada kitab Riyadhus Shalihin kalam Syekh Ibnu Salim, dalam bab yang kita sedang bincangkan, menunjukkan perbuatan baik, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah ta'ala. Baik. Hadis yang pertama, Abu Mas'ud, ataupun nama sebenarnya adalah Uqbah bin Amru al-Ansari al-Badri.
melaporkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan, sesiapa yang menunjukkan perbuatan baik, dia mendapat pahala sebanyak pahala orang yang melakukan perbuatan baik itu. Sesiapa yang menunjukkan perbuatan baik sehingga ada orang terdorong buat perkara yang sama, maka dia mendapat pahala orang yang terpengaruh dengan dia tadi. Inilah hadis-hadis yang memberi motivasi dan justifikasi mengapa setengah daripada kita ataupun setengah-setengah amalan kita mesti ditunjukkan, mesti dibuat secara terbuka, bukan semuanya mesti tertutup. Cuma risikonya tak dia keikhlasan kita dengan Allah, itu kita kena bereskan sendiri. Tak kira lah istighfar ke apa ke, dan sebab benda dalam perlu hati ni payah. Ada orang kata kalau begitu nak tunggu ikhlas baru nak buat. Kalau tunggu ikhlas baru nak buat, sampai bila-bila tak buat. Tapi dengan buat, sehingga setengah ulama kata bila kita fikir kita ni ikhlas ke tidak, itu tanda kita tak ikhlas lah. Baca dalam muqaddimah kita Al-Adhkar, banyak Al-Imam Nawawi nukilkan qaul-qaul daripada ulama salafus salih, Hasanul Basri, Zunnun Al-Misri dan seumpamanya tentang ikhlas. Bagi mereka beri komentar, dan ada yang mereka kata, dia kata bila setengah orang tu fikir dia ikhlas ke tidak, maka itu tanda dia tak ikhlas dah. Jadi kita ni macam mana? Kita ni macam ni. Kata guru kami yang kami hormati dan ambil manfaatnya begitu banyak, Syekhuna Fadilatul Syekh Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, bukan Zahiruddin Zabidi, Zaharuddin Abdul Rahman hafizahullah. Dia pernah tulis perkara yang samalah. Orang tanya ikhlas. Dia kata benda ni kita kena buat sampai kita pun tak sedar dah kita ni ikhlas kata ikhlas ke, akhirnya kita ikhlas dengan sendiri. Sebab kita buat benda tu dah jadi habit, lama-lama kita tak kisah dah orang tanya kita ikhlas kata ikhlas ke apa, sebab akhirnya kita tahu Allah saja yang nilai kita ikhlas tidak. Kita pun buat dah jadi benda biasa yang tidak ada dah rasa nak tunjuk kat orang ke apa semua. Sebab itulah rutin kita, perbuatan kita selalu dah seumpama. Jadi apa saja perbuatan baik buat saja tuan-tuan, jangan fikir banyak. Mungkin kita bermula dengan tidak berapa ikhlas, tapi kemudian Allah Ta'ala kurniakan keikhlasan. Ada yang mungkin ada orang mungkin bermula dengan sangat ikhlas, tapi tengah jalan Allah Ta'ala uji dengan itu ini dan berakhir dengan tidak ikhlas. Wa'iyadzubillah min dzalik hadza, dan perkara-perkara yang seumpamanya. Baik. Hadis yang kedua dan terakhirlah untuk malam ini dan keseluruhan 20 program. Tuan-tuan boleh tengok baliklah kalau boring ke apa semua nak dengar celoteh-celoteh saya yang sebelum-sebelum ini, boleh je tengok tu ada di timeline saya. Saya tak tahulah pihak Book Cafe PTS ni dia nak compile balik letak dalam YouTube ke apa semua, Allahu alam. Sebab ni tajaan mereka kira-kiranya hak cipta apa semua ni memang hak milik mereka lah. Jadi saya serahkan pada mereka untuk kebijaksanaan mereka, sama ada nak upload balik ke YouTube ke apa semua itu ni. Dan perkara yang saya sebut ni pun dah banyak dioleh ustaz-ustaz lain pun. Kita saja ambil peluang. Saya pula seronok bila duk baca balik jumpa benda-benda banyak yang baru ni. Antara contoh hadis dalam bab yang saya guna untuk tazkirah di surah masjid sekarang, iaitu 70,000 daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan syurga bighairi hisabin wala azab, tanpa hisab dan tanpa azab. Saya di surah masjid mana-mana tazkirah, saya baca hadis itu sahaja untuk Ramadan kali ini, dan hadis itu very impactful sebab dia secara spesifik menyebutkan apa kelebihan hadis itu. Puncak ramanya nak kepada 70,000 yang masuk syurga tanpa azab dan hisab. Siapa mereka? Ada 3 golongan, 3 ciri. Maka 3 ciri itu dibahaskan 1, 2, 3. Dan dalam nak sampai ke perkara itu ada cerita di sebaliknya. Rasulullah bercerita pada sahabat suruh bangun masuk rumah, sahabat-sahabat pun jadi kalut duduk sembang sama sendiri. Menarik tuan-tuan, ada cerita macam satu kalau kita katakan macam satu macam cerpen lah, dengan satu mesej yang begitu sekali padu. Tadi pun di Tuan Haji Maskur tadi rekod saya tazkirah di masjid dia dalam lepas isyak tadi kan. Boleh share nanti, boleh tag lah siapa dah sokong. Menarik hadis tersebut, very precise dia punya mesej yang disampaikan oleh Rasulullah apa benda, dengan fadilat yang khusus yang juga precise, dengan ada cerita yang menarik sebagai flow latar belakang cerita tersebut. Ini kita kata seni-seni penyampaian dakwah daripada Rasulullah yang juga kadang-kadang kita boleh ambil perhatian dan manfaat yang banyak lah. Baik, hadis yang kedua.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sesiapa yang menggalakkan orang supaya berbuat baik, dia mendapat pahala sebanyak pahala orang yang melakukan perbuatan baik itu, tanpa mengurangkan sedikit pun pahala mereka yang menyahut galakannya. Sesiapa yang menggalakkan orang berbuat jahat, dia mendapat dosa sebanyak dosa orang yang melakukan perbuatan jahat itu, tanpa mengurangkan sedikit pun dosa orang yang melakukan kejahatannya itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan dalam hadis malam, kalau siapa ingat, dalam bab ke-19 malam, bila berlakunya satu pembunuhan, maka setiap pembunuhan yang dilakukan oleh yang namanya manusia, yang mendapat dosanya siapa? Bahagiannya Qabil, dia telah membunuh Habil tadi. Dalam hadis yang kita bacakan semalam, ya. Semalam apa ya? Semalam lah. Ataupun 2 malam lepas, kaitan dengan Qabil dan Habil itu, perbuatan pembunuhan dan seumpamanya. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Jadi insyaAllah sekian saja untuk pertemuan kita pada tahun ini, pada bulan ini. InsyaAllah saya akan teruskanlah program secara mandiri, cuma tengah cari bahan-bahan untuk dibincangkan. Kita tak naklah berlakunya pengulangan yang terlalu jelas dengan asatizah lain. Kalau boleh saya nak fokus kepada tafsir Al-Azhar, kepada beberapa hadis. Dan sekarang ni ada projek-projek dengan Syekhuna Fadilatul Syekh Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman Hafizahullah. Saya pun sedang nanti nak sambung tengah-tengah menyiapkan tesis PhD. Doakan saya tuan-tuan malam-malam akhir ni, semoga dimakbulkan. Saya nak siapkan dalam masa 2 tahun saja, ni SEM 2. Kalau boleh SEM 4 saya dah nak hantarlah secara lengkapnya kepada pihak ni, penyedia dan seumpamanya. Dan kemudian saya ada lagi projek penulisan saya sendiri. Saya sangat entusiastik dalam penulisan, ya. Entah kenapa saya kalau boleh nak jadi penulis penuh masa. Kalau saya ni memang pendapatan penulisan saya bagus, dapat royalty contohnya 50k sebulan, setahun, yang menyebabkan saya boleh survive 50,000 setahun, saya akan full time menulis walaupun masa tu saya dah ada PhD sekalipun, dan juga melakukan perkongsian beginilah, ceramah kuliah dan seumpamanya. Itu yang saya khayalkan 10 tahun dulu. Saya tulis buku yang banyak, ada pendapatan-pendapatan yang boleh bantu saya untuk survive dari sudut kehidupan, dan saya dapat menulis penuh masa, dan saya jadi pensyarah sambilan untuk saya punya passion mengajar, dan juga kuliah-kuliah di surau masjid dan seumpamanya. Tapi yang penting saya akan terus menulis, dan penulisan saya pun meningkat daripada bahan umum, nasihat, motivasi kepada ilmiah awam, kepada yang bersifat analisis, bersifat lebih-lebih bukan akademik sangat, tapi ada nilai akademik, tapi masihlah bahasa orang awam dan seumpamanya. Jadi saya minta doa daripada ibu ayah sekalian, kakak-kakak dan juga adik-adik sekalian, supaya doakan saya smooth perjalanan ni, sebab macam-macam boleh berlaku sekarang. Kita hanya mampu berharap setelah usaha yang memenuhi sunnatullah, akhirnya kita akan balik kepada pengharapan kita, tawakal kepada Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.